Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ala Allahi tawakkalna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia nikmat daripada Allah, kita dapat lagi menyambung kuliah kitab Penawar Bagi Hati pada bab yang ke-15, iaitu pada menyatakan ujub. Bab yang ke-15 pada menyatakan ujub. Ketahuilah olehmu bahawasanya ujub itu, ketahuilah olehmu bahawasanya ujub itu membilang besar ia akan dirinya atau satu kelakuan daripada segala kelakuan seperti amalnya, seperti ilmunya dan ibadatnya, dan tiadalah takut ia akan hilangnya dan lupa ia akan bahawa semuanya pemberian Allah Ta'ala baginya. Maka jika melihat ia akan nikmat Allah Ta'ala atasnya dengan ilmu dan amal dan lainnya, dan takut ia akan hilangnya, dan sukacita ia dengan nikmat Allah Ta'ala atasnya kerana nikmat itu datang daripada Allah Ta'ala, maka tiada ia ujub, dan ujub itu sebab bagi takabbur dan perbezaan antara kedua. Bahawasanya takabbur itu melazimkan ia akan mereka yang takbur ia atasnya, dan ujub itu ketentuan dengan seorang diri, dan bahawasanya ujub itu kelakuan hati yang dicela pada syarak, tambahan lagi membinasakan akan pahala ibadah. Telah berfirman Allah Ta'ala, artinya sebut olehmu hai Rasulullah akan hari memerangi kamu akan puak Hawazin pada lembah yang dinamakan dengan Hunain di antara Makkah dan Taif, ketika menyukakan akan kamu oleh banyak bilangannya kamu, maka tiada menggayakan oleh banyak kamu itu daripada kamu akan sesuatu. Artinya tiada menolak ia daripada kamu akan sesuatu daripada pekerjaan seteru kamu, sempit pada perasaan kamu oleh bumi serta luasnya, kemudian lari kamu memalingkan membelakangkan akan seteru. Suratul Baqarah, Suratul Taubah ayat yang ke-25. Dan bersabda Nabi SAW, bermula tiga perkara membinasakan ia akan mengerjakan. Pertama, kiranya yang pertama kikir yang diikut, dan kedua keinginan nafsu yang diturut, dan ketiga menyukakan atas membilang baik oleh seorang akan dirinya. Baik, ujub ini adalah sifat rasa diri itu kagum dengan diri sendiri. Kagum dengan diri sendiri seperti berbangga dengan ilmu dan juga ibadahnya. Ujub ini lain dengan takabur. Boleh kita sebut bahawa ujub ni adalah merasakan bahawa dirinya sempurna. Kesempurnaan itu lebih daripada orang lain, lalu hendak ditonjolkan kesempurnaan yang ada padanya. Sifat ini mari daripada hati. Sifat
tidak takut akan kehilangan nikmat dan melupai bahawa segala pemberian itu adalah daripada Allah Ta'ala. Dia rasa bahawa benda tu daripada dia dan lupa bahawa benda tu semua daripada Allah. Itu di antara penyakit ujub. Perkataan ajabah ni, orang kita kata takjub. Takjub maknanya kita hairan. Ujub ni itu benda yang duduk dalam jiwa dia, yang dia rasa bahawa benda tu dia bangga dengan apa yang dia ada itu, sehingga menyebabkan dia lupa bahawa itu nikmat daripada Allah. Ada perkara yang boleh kita banggakan, tetapi dengan syarat kita tidak lupa bahawa benda itu mari pada Allah. Oleh kerana itu, orang mukmin diajar supaya bercakap Alhamdulillah di atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Supaya apa? Supaya tidak lahirnya sikap ujub dan sifat ujub ini. Baik. Sebenarnya sifat ujub dan takabur tidak lahir sekiranya segala nikmat Allah yang berdasar kepada ilmu dan amal disandarkan kepadanya. Ujub itu tidak lahir, dia kata. Kalau segala nikmat Allah itu kita sandarkan kepada Allah, dengan kata lain mensyukuri nikmat Allah ni, ujub tidak akan lahir. Ujub akan lahir apabila seorang insan tidak ada sifat syukur. Maka lahirlah benda itu bertapuk di hati dia, kerana kesyukuran pada Allah itu tidak ada. Dan berasa takut semua perkara itu akan hilang daripadanya. Dan ujub adalah punca bagi lahirnya sifat takabbur, membesarkan diri. Bila rasa dia lebih, mula dia rasa nak besar diri, mula rasa nak sombong. Ini penyakit yang mari daripada hati. Dan Datuk Qaradawi telah sebut benda ni, bahawa penyakit manusia hati ni adalah penyakit yang lebih payah untuk diobati berbanding dengan penyakit luaran. Sebab manusia ni dia tidak boleh hiduplah keadaan penyakit hati ni kecuali ada obat, dan memang ada obat. Obatnya iaitu syukur dengan nikmat Allah, maka tidak ada ujub. Merasakan bahawa pemberian ini daripada Allah Ta'ala, maka tidak ada ujub. Jadi seorang mukmin yang nak rasa bahawa ini adalah milik Allah, seorang mukmin yang mengenal Allah Ta'ala saja, yang rasa benda tu hak Allah. Orang yang tidak kenal Allah Ta'ala, dia tak rasa benda tu hak Allah. Sebab itu pengajian tasawuf yang kita mengaji ni, kita tasawuf ada kaitan dengan akidah. Orang pergilah tasawuf macam mana pun, tapi akidahnya tidak ada, dia tidak boleh duduk dalam keadaan betul-betul diri dia tu mengenal Allah Ta'ala. Orang tasawuf biasa dia bincang bab kenal Allah, kenal Allah Ta'ala. Sejauh mana kita nak kenal Allah? Kenal sehingga kita beriman dan yakin dengan Allah Ta'ala. Martabat keimanan, keyakinan betul-betul pada Allah. Maka kalau kita yakin pada Allah Ta'ala, dia yakin nikmat ni mari pada Allah, dia yakin segala manfaat mudarat ni mari pada Allah Ta'ala. Itu tasawuf sebenar. Bermakna tasawuf ini mesti diletakkan di atas akidah yang betul. Tiba-tiba orang tu akidah tak betul, dia mengaku dia ahli tasawuf, sangat menduga citakan. Dia akidah tak betul. Mengaji akidah bukan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tiba-tiba nak kata dia kata kenal Allah. Semua sifat ni, ujub, takabur, tidak akan lahir daripada seorang yang mengenal Allah Ta'ala. Oleh kerana itu awal sekali kita kena kenal Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia tu dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran dia perkenalkan diri dia, siapa dia, aku ni jenis macam mana, cakap jenis macam mana dengan manusia, apa yang aku nak kepada manusia, dengan Al-Quran. Kalau manusia tidak dekat dengan Al-Quran dan tidak belajar Al-Quran, macam mana Allah Ta'ala nak beri kita tu kenal Allah Ta'ala? Kita sendiri hanya baca sahaja Al-Quran. Quran disebut dengan apa? Afala yatadabbaruna Al-Quran, disebut dah. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Allah Ta'ala sebut perkataan tadabbur.
Tadabbur ni maknanya kita baca dalam keadaan kita mengambil intisari ayat untuk kita amalkan. Itu makna tadabbur. Itu makna tadabbur Quran. Kita jangan fikir nak habis Quran tu bulan ni nak habis juzuk, bulan depan nak habis 30 juzuk sebulan. Jangan fikir tu saja. Kita fikir untuk tadabbur. Wala ta'jal bil Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha. Surah ni malam ni saya akan tafsir di Masjid Putra. Jadi kalau nak dengar kena pergi dengar sana lah. Kalau sebut sini habis modal. Nah. Boleh tengok live ke malam ni. Jangan kita takjil. Maknanya jangan kita terlalu cepat untuk kejar habis bila, untuk kejar tamat bila, sehingga kita lupa untuk mentadabbur Al-Quran. Al-Quran itu perlu tadabbur kerana Allah Ta'ala lafaz dengan afala yatadabbaru Al-Quran. Punca inilah marinya penyakit ujub. Baik. Sebenarnya sifat ujub dan takabbur tidak lahir daripada seorang mengenal nikmat Allah. Baik, kita sebut ujub adalah punca bagi lahirnya sifat takabbur. Namun terdapat perbezaan antara dua sifat ini. Sifat takabbur adalah sifat yang menjadi kebiasaan bagi si pemiliknya. Takabbur, rasa sombong. Kadang-kadang orang tu dia sombong. Dia tidak murah dengan senyuman. Ya, muka masam gitu. Kawan saya dulu dia kata, minta maaf lah, dia kata muka JPJ. Minta maaf kalau ada JPJ sini. Sebab JPJ buat Roblox tengah jalan tu, dia tak senyum. Rasa Anjik, tanya lah, dia tak senyum. Jarang nak jumpa JPJ tu senyum. Minta maaf ada JPJ sini. Tapi istilah kawan saya guna bahasa Allah, dia kata muka dia ni, muka JPJ dia kata. Saya tak tahu juga apa dia muka JPJ tu. Saya tanya dia, apa dia muka JPJ? Oh, dia kata JPJ buat Roblox tengah jalan, dia kata tak senyum pun. Oh, gitu. Tu muka senyum. Kita hendaklah senyum pada orang. Ada juga JPJ yang senyum. Baik. Kenapa Nabi kata tabassuma li akhika sadaqah? Senyum pada saudara sedekah. Jadi orang yang sombong ini, sombong dalam jiwa dia, dah ujub dalam jiwa dia tu kadang terselah pada tubuh badan dia, terselah pada wajah dia, muka dia. Suka jeling pada orang sombong ni, tak berapa nak layan dengan orang. Orang mari rumah dia pun tak berapa nak layan. Macam nak terima ke tak boleh terima tetamu tu sama banyak. Dia nak tegar dengan tak tegar tu sama banyak dia. Tak orang sombong. Maka ujub dan sombong, kedua-dua sifat ini membinasakan diri kita. Baik. Manakala ujub adalah sifat perasaan lahir daripada diri sendiri, iaitu oleh itu sifat ujub adalah kelakuan hati yang dicela. Sombong ni nampak sombong. Dan Nabi marah kita sombong, sehingga kan di zaman Nabi SAW orang sombong-sombong ni biasa dia pakai pakaian meleret sampai ke tanah. Sebab tu ada hadis Nabi tu, dalam memahami maqasid dengan cara hadis Nabi melabuhkan pakaian tu, kerana orang sombong pakaian dia begitu dulu. Tapi ada orang menafsirkan hadis tu, dia kata tak apa, kita pakai dengan niat tidak sombong. Katanya dengan niat tidak sombong. Sebab pakaian orang sombong zaman sekarang ni lagu lain. Mungkin orang pakai singkat juga sombong. Tapi zaman Nabi tu, Nabi tidak akan beri kita sama dengan musyrikin ataupun Yahudi dalam segenap segi. Sehingga bab puasa Muharram pun Nabi suruh puasa lebih lah. 10, 9 dan juga 10. Tambah 11 pun boleh. Ada juga pendapat Nabi kata kalau aku hidup pada tahun depan, aku akan puasa pada 9 lagi. Tak boleh sama dengan Yahudi. Kenapa bekas jilatan, bekas yang dijilat oleh anjing disuruh sama? Tetapi apabila anjing tu kita buat binatang buruan, dia ambil binatang yang kita panah di tembok tu, dia buat mari pada kita, tidak disuruh sama. Sedangkan di situ juga ada air liur dia, disuruh basuh sahajalah. Kenapa? Di antara perbahasan ulama dalam hadis ini iaitu
Orang Yahudi mereka basuh sahaja bekas yang dijilat oleh anjing tanpa samak. Kalau Nabi tidak bagi kita sama dengan Yahudi pada segenap aspek sekalipun, nescaya Nabi suruh samak. Itu di antara perbahasan. Lalu oleh kerana zaman hari itu zaman orang pakai yang begitu, lalu Nabi pun sebut keadaan begitu. Itu kalau kita nak tengok dari sudut maqasid. Ada pun mereka yang berpegang dengan hadis ini dengan betul, tidak boleh labuhkan pakaian, tidak ada masalah sebab itu pendapat dia. Dan betul pendapat dia itu. Betul pendapat dia. Lalu dia pun pakaian singkat bagi lelaki lah atas pada buku lali. Perempuan afdal pakai labuh anda menutup kaki. Baik. Itu perbahasan. Lebih lagi tanya mufti. Saya tak minat sangat bahas bab fiqh ni sebenarnya. Sebab kalau saya buat keluar pendapat saya takut pelik pada mufti lagi. Nah, itulah kalau saya buat keluar pendapat saya kan. Jadi tuan-tuan apa? Jadi pelik mazhab apa pula ustaz ni? Lebih pada Wahabi ni. Saya malas lah bahas bab fiqh ni. Orang ngaji bab fiqh ni adalah satu perbahasan yang luas. Dan kadang-kadang kalau kita membuka sangat pendapat ni boleh jadi bahaya juga. Tapi kalau kita tutup sangat pun boleh jadi bahaya juga. Orang yang faqih bolehlah dia bahas, kita tak berfaqih mana bahagian fiqh ni. Bolehlah sekadar nak sebut hukum tu, tapi kita tidak suka untuk banyak-banyak sebut pendapat. Dalam tafsir pun begitu juga. Metod saya lah, cara saya mengajar tafsir ni, kita tidak baca Ibnu Katsir, kita tak baca As-Sa'di, kita tak baca Jalalain sebagai tumpuan pada penafsiran. Kita baca semua dan kita buat kesimpulan daripada semua tafsir. Jadi bila orang terima tu, terima hak sudah siap dah. Cuma ambil letak dalam kepala je, tu je. Bagi yang nak letak, bagi yang tak letak ikut pandai dia lah. Cuma dari sudut nak tafsir tu kena baca banyak sikit lah. Kena makan masa 2 jam ataupun 3 jam sehari untuk baca. Sebab tafsir ni dia banyak. Kena baca At-Tabari, kena baca Baydawi, kena baca Ibnu Katsir, kena baca Jalalain, kena baca Nasafi, kena baca Anwarul Bayan. Banyak, 2, 3, 4 ayat. Tapi Alhamdulillah, bila kita minta masa dengan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bagi. Lalu bila kita baca, itu cara mengajar, sistem yang diajar oleh guru kita kepada kita. Lalu kita mengajar dengan cara apa yang diajar oleh guru tu kepada kita. Kalau bab fiqh boleh kita nak tumpu pada satu perkara, tapi banyak ijtihad. Kalau kita baca fiqh Hambali lagi banyak. Satu masalah dalam mazhab Hambali itu ada 16 ataupun 15 khilaf. Lalu kita sebut. Kalau baca mazhab Syafi'i sendiri pun, di antara kaul jadid dengan kaul baru, kaul perkataan baru, ijtihad baru dengan ijtihad lama amat-amat berbeza bagi mazhab Syafi'i. Jadi kita serah pada yang pakar kepada bahagian tersebut. Baik. Allahu Akbar. Tetapi kitab tasawuf ni saya tak pernah mengajar ni pertama kali. Belajar tu pernah. Masjid ni lah kira pertama ni. Ngaji penawar bagi hati ni. Tak pernah mengajar lagi. Belajar tu pernah, mengajar tu tak pernah. Rupanya begini kitab dia. Nak baca kitab ikut jawi lama tu pun satu hal dah. Belit-belit lidah. Sebab tu kalau tu saya tinggal je. Tak payah baca, Maulana Fakhrul Razi boleh tinggal juga. Kalau hak susah-susah. Kalau hak senang-senang tu kita bacalah. Cuma kita nak ambil intipati. Intipati daripada ayat, daripada apa yang nak sebut tu. Cuma kalau dari sistem talaki betul, dia kena baca hak asal tu lah. Kena baca hak asal. Kita mengaji kitab Al-Fawzul Kabir yang saya sebut bil usulit tafsir pun dia kena baca ikut bahasa Parsi, dia kena baca ikut bahasa Arab. Sebab tulisan awal itu dalam bahasa Parsi. Baik. Sifat takabbur, oleh itu sifat ujub, kelakuan hati yang dicela dan boleh membinasakan pahala ibadah dan kebajikan seseorang. Bila ada ujub, dia mari takabbur. Bila mari takabbur, mulut pun bergerak lah. Mulut dia bergerak apa? Bergerak dengan ungkitan. Mengungkit. Bila kita mengungkit satu perkara, bermakna kita rasa kita ni berjasa dengan dia. Sedangkan semua jasa yang kita beri pada orang tak boleh diungkit kembali. Kerana Allah telah menentukan pahala. Sebab Allah menjanjikan orang yang ungkit dengan batal amalan dia. Batal ni makna bukan tidak sah, tak dapat pahala.
Tak dapat apa? Pahala. Sebab tu dalam fiqh ni sah satu hal, pahala satu hal. Di antara pahala-pahala tu ada yang terbaik untuk dapat pahala, ada yang kurang untuk dapat pahala. Itu kena mengajilah. Baik. Kemudian dia menegaskan, Allah Ta'ala menegaskan, kata tuan kitab ni dalam surah At-Taubah ayat 25, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'an wa daqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Surah At-Taubah ayat 25, sebenarnya Allah sudah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan peperangan dan di medan perang Hunain, iaitu ketika kamu merasa megah dengan sebab bilangan yang ramai, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Kamu tidak menolak sesuatu perbuatan daripada musuh kamu, kemudian perasaan kamu merasa sempit tak kala melihat bumi yang luas, lantas kamu lari membelakangkan musuhmu. Ayat ini diturunkan apabila peperangan Hunain pada awalnya umat Islam menang. Pada awalnya kalah di saat akhir, kerana Allah Ta'ala sebut kekalahan itu puncanya idh a'jabatkum kathratukum. Kamu idh a'jabat, kamu ujuk makna kamu rasa lebih dengan bilangan yang banyak. Sedangkan Allah Ta'ala ni boleh mengalahkan musuh walaupun musuh tu lebih ramai pada kita. Dalam peperangan Badar, 313 orang boleh mengalahkan lebih kurang 1000 orang. Dan peperangan lain pun umat Islam sedikit tetapi boleh mencapai kemenangan. Apabila rasa banyak, maka dia bangga dengan jumlah yang banyak. Ayat ini juga digunakan dalam menimbang satu amalan di antara kuantiti dengan kualiti amalan. Banyak amalan tapi tak ada kualiti, tak ada guna. Mestilah berkualiti. Setiap amalan yang berkualiti, amalan yang bersandar kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti berkualiti. Di antara yang berkualiti itu ada yang lebih kualitinya, dia panggil ahsanu amalan. Boleh faham ni? Kalau orang mengaji bab ni senang je, dia tak bising lah sangat. Kalau orang boikot barang tu, boikot zaman sekarang orang boikot dia. Walaupun kita tak guna masalah boikot ni, kita kata utamakan barangan Islam. Memang barang-barang tu semua ada halal, syarikat hak bukan Islam pun ada halal, tapi kita kata kita utamakan halal yang dikeluarkan oleh syarikat Muslim. Memang dituntut dalam fiqh al-muwazzanat atau fiqh awlawiyat. Kadang-kadang Dr. Sukhardawi dia timbang benda ni. Di antara yang baik ada yang terbaik. Di antara yang terbaik, yang mana manfaat dia banyak dengan manfaat dia sikit, kena utamakan manfaat yang banyak. Kerana itu manfaat banyak. Manfaat banyak tu pula di antara manfaat untuk diri sendiri dengan manfaat untuk orang ramai. Dia hendaklah manfaat untuk orang ramai. Itu dia punya muwazzanat, dia punya pertimbangan. Nak timbang satu-satu benda, apa yang kita buat. Jadi kalau orang faham benda tu, dia tak bising lah bila orang nak utamakan barangan Muslim. Tapi ada hak bising. Bagi saya mudah je, mau nak beli apa beli gay. Lepas tu aku nak beli barang Muslim, ikut aku marah apa? Betul tak? Cuma kita orang Islam semua kita kata kita utamakan barangan keluaran produk Muslim. Tu je. Nak marah apa? Orang Islam pula marah kita. Tak boleh dia kata. Nabi tak ajar boikot apa. Betul ke tak? Nabi tak ajar. Membaca tak habis. Cuba baca habis sejarah-sejarah Nabi dulu. Apa yang telah Nabi buat dari sudut ekonominya. Baca buku tu, Maulana Taqi Usmani, hidup lagi kawan tu, tak mati lagi. Perihal ekonomi Islam. Bahasa Inggeris pun ada buku dia, bahasa Arab pun ada, seorang yang alim. Berapa banyak anak-anak murid dia yang lahir di Malaysia ni, mengaji di Pakistan, anak murid pada Maulana Taqi Usmani, sehingga menjadi rujukan dunia dalam masalah keuangan Islam, perbankan Islam.
cukup bijak kepala otak dia menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan pinjaman Islam, takaful Islam, insurans, macam-macam. Tak larat saya nak baca buku dia, saya ada istilah yang saya tak apa nak faham. Bila saya baca pun saya tak faham, saya nak bagi tahu tuan-tuan, jadi payah lagi tak faham. Baik tak payah bagi tahu dah. Sebab itu hal perihal keuangan Islam. Cuma yang saya dapat simpulkan daripada tulisan itu, ada 2-3 makalah tulisan dia, bahawa pentingnya kita mengutamakan ekonomi Islam. Kerana Islam itu menguasai ekonomi. Sebab tu kita tak setuju dengan pilihan raya kerajaan tempatan, kita tak setuju. Saya tak setuju lah, tak setuju dah, lantak pergilah. Saya tak setuju dengan pilihan raya kerajaan tempatan. Kerana kerajaan tempatan melibatkan bandar. Bandar dikuasai oleh orang yang bukan Islam. Apabila dia kuasai oleh bukan Islam, menang puak-puak ni, lalu dia tindah ekonomi umat Islam. Kerana sifat umat Islam kena menguasai. Dan sifat orang bukan Islam dengan orang Islam sememangnya begitu. Tuhan letak dalam kepala dia dah bahawa menindas umat Islam. Memang begitu. Boleh faham ni? Jadi ada benda yang perlu toleransi, ada benda yang perlu berkerah. Lalu masalah ni masalah diri sendiri. Awak nak pilih hak mana? Sebab pilihan itu ada di tangan awak sendiri. Kalau umat Islam ada kesedaran bahawa penting zaman sekarang untuk mengutamakan produk keluaran Islam, maka utamakanlah. Ada masalah. Kalau saya utamakan produk keluaran Islam. Ada juga orang kata, dah ustaz guna iPhone tu Yahudi pula dah. Kita bincang bab penggunaan makanan. Orang tak bincang macam kita mengajar, kita kata tahi kambing itu tak najis. Kalau kena dalam mazhab Maliki, tahi lembu tu tak najis sebab binatang yang boleh dimakan. Bila tak najis kita sapu gitu, hilang, kita pun naik atas masjid, tak apa, tak membatalkan semayang. Oh, dia kata kalau gitu kita goreng tahi kambing. La ilaha. Orang ada bercara masalah makanan, mau cara masalah lain. Putus view sungguh. Nah, kalau bezalah benda tu. Ini sifat wujud yang pertama. Kalau Islam, sabda Nabi SAW, salasun, 3 perkara muhlikatun, yang membinasakan apabila mengerjakan ialah kedekut yang diikuti, mengikut keinginan hawa nafsu seorang yang kagum dengan dirinya. Kalau kita tengok tarjih yang dibuat Dr. Basit ni nota kaki dia tu, Al-Iraqi berkata Takhrijul Kitabul Ihya direkodkan oleh Al-Bazzar, At-Tabarani, An-Nu'man dan Al-Bayhaqi, Syu'bah daripada hadis Anas dengan sanad yang lemah. Dia kata As-silsilah As-sahihah Hasan, terdapat 3 perkara yang membinasakan. Dia buat mari satu hadis Hasan, itu terlampau bakhil, mengikut hawa nafsu dan kagum seorang dengan dirinya, perkara yang menyelamatkan pula takut pada Allah ketika bersendirian dari khalayak ramai, berjimat cermat ketika susah dan senang, dan berlaku adil pada ketika suka dan marah. Lalu 3 perkara yang membinasakan, bahawa yang pertama kedekut yang diikuti. Kedekut yang diikuti. Yang pertama, yang kedua mengikut hawa nafsu, membinasakan. Kedekut merasakan bahawa harta ni hak dia, bukan hak Allah, ikut hawa nafsu, ikut keinginan, bukan ikut wahyu, kerana nafsu tu lawan wahyu. Dan seorang yang kagum dengan diri sendiri. Dia rasa bahawa syok, orang panggil syok sendiri dah. Syok sendiri. Tuan tak tahu mana pun, tapi syok sendiri tu lebih. Nyakit juga syok sendiri, nyakit jiwa dia panggil. Kena berobat banyak. Susah lepas syok sendiri ni susah. Bukan senang nak ubat ni susah. Dia kena rasa bahawa benda tu hak Allah Ta'ala bagi pada kamu. Kalau awak kaya, jangan syok kekayaan tu hak awak. Hak kita, dia kata, kekayaan. Hak saya. Bukan hak orang lain. Syok dengan kekayaan bahawa Tuhan sayang ke dia, sebab tu dia bagi kaya. Contoh dalam surah Sabah, Tuhan sayang ke dia, Tuhan sokong dia apa. Semua ni penyakit yang ada pada jahiliyah, yang dirasa bahawa Nabi Muhammad ni orang yang tengok Nabi macam mana miskin, dia kata. Susah. Orang ikut Nabi pun susah. Berarti Tuhan tak sayang dengan dia. Tuhan tak sayang pada dia. Nilaian sayang tak sayang bagi orang musyrikin Mekah tu adalah nilaian dunia, bukan nilaian akhirat. Orang yang disayangi oleh Allah, sebagaimana Nabi sebut,
dalam Quran kata kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Hak ikut Nabi baru yuhibbukumullah, disayangi oleh Allah. Oleh kerana material dalam kepala dia ni, kepala otak dia duk fikir hanya dunia sahaja. Dia kira orang kaya orang disayangi oleh Allah, orang susah orang yang tidak disayangi oleh Allah. Sebab tu dia rasa bahawa dia ni hebat. Begitu juga ujubnya orang-orang Yahudi terhadap diri mereka sendiri. Orang Yahudi ujub, dia kata nahnu abna'ullah, kami anak-anak Tuhan, wa ahibba, dan Allah Ta'ala sayang pada kami. Dia rasa bahawa bangsa dia lah bangsa yang paling hebat. Sebab tu dia kata bahawa semua bangsa atas muka dunia ni binatang kecuali bangsa kami. Dalam buku Al-Purtuqala Ulama Us-Sahni, itu protokol ulama-ulama Yahudi. Ni kalau suruh Datuk Mat Libya kita bincang ni, dia pandai abad ni. Protokol ulama Us-Sahni, benda dalam kepala dia. Protokol ulama Yahudi dia boleh terang. Lepas tu kita panggil dia kuliah. Saya tak kerti tu. Cuma saya baca sepitah lalu sahaja. Boleh kita sebut bahawa Yahudi dia akan rasa anggap bahawa semua bangsa orang lain binatang, dia je betul. Lepas tu dia boleh bunuh orang, dia boleh sembelih budak-budak, dia boleh buat macam-macam. Kerana bagi dia ni semua binatang, kami je manusia, sebab Allah Ta'ala sayang kepada kami. Allahu Akbar. Ibnu Mas'ud berkata, al-halaku fithnain, al-qunutu wal-ujub. Kebinasaan itu terdapat pada dua perkara, itu putus asa dengan rahmat Allah, dan seorang yang suka pada dirinya sendiri dipanggil sebagai ujub. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut kalau kita tengok nota kaki itu Al-Kabir bab membahaskan ujub, kagum dengan diri sendiri. Wa qauluhu ta'ala walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun, dan orang yang cemas takut ditimpa azab daripada Tuhannya, itu putus asa. Suratul Ma'arij ayat 27. Dan diikuti dengan hadis ini, iaitu kebinasaan terdapat dua perkara iaitu yang pertama sekali, orang yang putus asa dengan rahmat Allah. Baik, manusia ini tidak patut untuk putus asa. Bukan jangan putus asa, tidak patut, tidak wajar untuk putus asa dengan rahmat Allah. Kerana kalau manusia tu putus asa dengan rahmat Allah, seolah-olah Allah Ta'ala ni tidak ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim dia, Al-Ghafurul Wadud. Allah Ta'ala ni sifat Ghafurur Rahim, Rahmanur Rahim, Al-Ghaffar, tu sifat Allah. Kalau manusia putus asa dia banyak dosa, nak putus asa apa? Tuhan Maha Pengampun. Kalau manusia putus asa kerana dia susah, manusia putus asa kerana susah, nak pelik apa? Sebab Nabi pun susah, bukan Nabi sedang. Nabi ni lam yuwarithu dinar wala dirhaman. Nabi tidak tinggalkan dinar wala dirham. Tidak ada duit yang Nabi tinggal, tapi ilmu yang Nabi tinggal, sehingga diwarisi oleh para sahabat, diwarisi oleh orang yang ke belakang, tabi'in sampailah kepada kita. Bermakna kalau susah hidup, boleh usaha jadi kaya. Tak kaya pun cukup makan, cukup lah. Nak kaya macam mana sangat? Betul tak? Tak payah kaya tak apa, cukup makan. Saya rasa cukup makan belaka ni lebih makan pun ada. Sebab penyakit gout tu lebih tu apa kecing manis, darah tinggi tu lebih tu. Dah tak rasa lagi bahawa Tuhan tu pelihara kita. Baru sikit Allah Ta'ala sekat situ, sekat sini, dah rasa bahawa ini nak putus asa dengan rahmat Allah. Berapa banyak dah kita makan nikmat Allah Ta'ala, yang kita nak putus asa dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Tak layak untuk kita putus asa, tak layak. Apa sebab untuk kita putus asa? Dan disebut oleh Nabi, putus asa ni yang membinasakan kamu. Orang putus asa hilang Allah Ta'ala di jiwa dia, tidak ada Allah Ta'ala di jiwa dia. Tak rasa bahawa masalah itu bersama dengan Allah sebab putus asa. Orang putus cinta, putus asa juga. Kadang-kadang putus cinta, tak kira lah pisah dengan isteri ke apa, rasa melayang-layang tubuh tak tahu ke mana, putus asa. Tak payah putus asa. Makcik pernah putus asa tak? Bini marah, putus asa tak? Putus asa, menyesal kau kahwin dengan dia. Jangan putus asa, kahwin seorang lagi. Atau gurau, jangan minta maaf makcik. Jangan putus asa. Putus asa apa? Manusia tak layak untuk putus asa.
Allah Ta'ala beri semangat kepada kita. Kalau mu banyak dosa, mu rasa putus asa, Tuhan tak ampun bagi kamu, bermakna kita menafikan sifat Ghafurur Rahim Allah Ta'ala itu sendiri. Rasa putus asa, hilang rezeki pada kita, kita menafikan sifat Ar-Razzaq yang ada pada Allah. Allah Ta'ala yang beri rezeki. Allahur Razzaq dzu quwwatil matin. Allahur Razzaq, Allah Ta'ala yang memberi rezeki dan dia kuat. Allah nak dapat rezeki senang begini. Tak susah saya rasa dapat rezeki. Dunia yang ada pada hari ini. Ada sahabat kita duk cerita tu. Orang zaman sekarang ni, orang tertua zaman dulu, dia tanam ulam kat tepi-tepi rumah dia lah. Dia nak ambil, dia makan. Dia tak beli ulam. Zaman sekarang ni, orang jual ulam-ulam kampung ni kaya. Ada seorang boleh 100 hari. Nego ulam, balik dia pakai tanam ni, kejual ni. Tapi tak beritahu bahawa orang zaman sekarang ni, orang muda-muda dia tak sempat dah. Tanam ulam apa, duk tanam macam mana. Kalau duk Kuala Lumpur tu rumah dia tinggi, bukan main, nak pergi tanam mana. Dia pun tak ada masa pagi, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, nak buat macam mana. Dia pun beli ulam, dia bagi sekejap je. Bukan Kuala Lumpur lah, Kelantan pun lebih kurang juga. Orang tak ada masa. Orang tua-tua dulu adalah masa. Letak pucuk apa tu sekejap pun habis, dapat RM100 sehari. Nak beritahu lubang untuk dapat rezeki tu senang. Malah dengan rajin. Tiba-tiba putus asa, Tuhan buat kita miskin. Duduklah putus asa begitu. Tuhan tak bagi untuk kita putus asa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ujub dengan diri sendiri membinasakan. Bila kita rasa lebih kita ni, kita orang lain, kita rendah-rendahkan orang lain sebab rasa diri lebih. Lahirnya sifat sombong hasil daripada rasa kita lebih. Kita terlalu, orang panggil, mengangkat diri sendiri, padahal tak ada apa pada kita. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan asal mana kita ini sebenarnya untuk membuang sifat wujud lah. Asal daripada aimani mimani yumna, aimani yang sangat hina. Allah Ta'ala sebut yang sangat hina, ada guna apa pun. Tu je kita. Duk rasa kita ni pangkat besar ke, duk atas, orang hormat pada kita semua. Kalau kita mari orang bangun semua pada kita, orang hormat. Tapi itu je hasil manusia. Semua pangkat apa semua tinggal belakang, masuk kubur. Kalau dia Tan Sri ke dia apa ke, Allah Ta'ala tak panggil pun dengan nama tu. Allah Ta'ala panggil dengan nama dia, malaikat tak kenal pun kita. Pangkat besar mana pun yang kita dapat. Ini semua benda yang mengobati penyakit yang ada pada jiwa kita tu, orang panggil penyakit wujud. Baik. Kemudian Aisyah ditanya, bilakah masa seorang itu mengerjakan kejahatan? Bilakah masanya seorang itu mengerjakan kejahatan? Maka jawab beliau, apabila dia menyangka bahawa dirinya berbuat kebaikan dan sudah sempurna kebaikan. Itu penyakit yang bahaya. Kita rasa kita buat kebaikan, kita rasa cukup dengan kebaikan itu. Jangan pernah rasa cukup dengan buat baik. Rasa dalam diri itu tak pernah cukup untuk buat baik. Bersama ada sedekah ke apa sahaja amilus solihat yang kita buat, orang tu rasa bahawa diri dia cukup dengan amal kebaikan itu, orang tu binasa. Baik. Seorang lelaki memandang kepada Bishr bin Mansur radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau memanjangkan sembahyangnya dan mengelokkan ibadahnya. Tak kala dia selesai sembahyang, lantas lelaki itu berkata, janganlah kamu merasa pelik dengan apa yang kamu lihat daripadaku. Sesungguhnya iblis mengerjakan ibadah bersama-sama malaikat beribu-ribu tahun lamanya. Kemudian berubahlah iblis kepada apa yang berubah kepadanya. Itu iblis menjadi kafir. Seorang lelaki duk tengok dia sembahyang. Dia perasan mungkin sembahyang lama. Sahabat-sahabat ni memang sembahyang lama. Sembahyang sunat lama, sembahyang wajib dia tertib, orang panggil. Tertib. Satu. Dia bukan jenis sembahyang, tunggu sekejap sembahyang lu. Tuan-tuan sembahyang gitu tahulah macam mana. Kawan nak tunggu kat luar, kita bagi tahu, tunggu sekejap, saya nak sembahyang sekejap. Sembahyang sekejap dia kata. Faham? Nah, express ATS. Arau Kuala Lumpur. Tu pun lama lagi dah. Dia sembahyang nak bagi tahu. Masya-Allah. Sebab apa? Dia suruh kawan tu tunggu.
dalam hati ni, awak duk tunggu aku ni, kena cepat sikit. Jadi rasa gitu. Merosakkan amal ibadah dia. Kawan tu tengok dia semayang lama. Kata kawan tu, jangan pelik lah, dia kata mau tengok aku solat lama ni, kerana iblis lama semayang. Iblis lama ibadah berpuluh-puluh tahun. Rosaknya iblis ni kerana ujub. Rasa diri dia lebih. Rasa macam Tuhan sayang ke dia. Rasa dia ni mulia, dia buat daripada tanah. Dia buat daripada api, Adam daripada tanah. Lalu dia ujub. Sebenarnya itu sifat iblis. Sebab itu membinasakan seseorang apabila ada sifat ini. Ketahuilah punca ujub itu adalah jahil dan penawarnya adalah ilmu. Ujub termasuk dalam jahil, ya, penawarnya mesti ada ilmu. Ilmu apa ni? Ilmu ma'rifatullah. Ilmu kenal Allah Ta'ala. Setiap manusia tidak patut melahirkan sifat ujub seperti kecantikan rupa paras, suara yang merdu, kerana keadaan itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita baca habis bab ni. Seterusnya, tidak sepatutnya melahirkan sifat ujub sekiranya kehidupan itu mudah disebabkan oleh pekerjaan diusahakan seperti ilmu dan ibadah. Bahkan jangan kita buruk sangka kepada pencipta sekiranya kecantikan yang ada hilang disebabkan oleh penyakit seperti cacar, penyakit kulit. Oleh itu tidak sepatutnya ujub dengan diri sendiri. Setiap perkara dilakukan menjadi mudah sekiranya kita menggunakan nikmat anggota tubuh, badan dan akal. Kedua-duanya nikmat dan kurniaan daripada Allah kepada para hamba-Nya. Begitu juga dengan nikmat ilmu dan ibadah adalah daripadanya juga. Allah Ta'ala menegaskan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, surah As-Saffat ayat 96. Padahal Allah yang menciptakan kamu dan benda-benda yang kamu buat itu. Allah Ta'ala menegaskan lagi, wa ma tasha'una illa an yasha' Allah, Al-Insan ayat 30. Dan tiadalah kamu berkemahuan melakukan satu perkara melainkan dengan cara dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka tidak elok bagi orang yang berakal memiliki ilmu, tidak elok bagi orang yang berakal yang memiliki ilmu dan akal serta mendapat petunjuk berasa ujub dengan limpah kurniaan daripada Allah dengan kemurahannya. Oleh kerana Allah SWT mengurniakan kepadanya ilmu, akal dan memberi petunjuk kepadanya bagi melakukan ibadah tanpa usaha dan ikhtiar. Allah juga menegah setengah manusia daripada mendapat ilmu, akal dan petunjuk semata-mata berdasarkan keadilan daripadanya. Seorang itu perlu berasa takut bahawa Allah SWT mencabut atau menarik kembali setiap nikmat daripadanya. Kemungkinan pemberian itu sebagai istidraj terhadap dirinya. Ini seperti ditegaskan oleh Allah SWT, fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Surah Al-An'am ayat 44. Kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kemewahan dan kesenangan, sehingga apabila mereka bergembira dan bersukaria dengan segala nikmat diberikan kepada mereka, kami timpakan mereka azab secara mengejut dengan bala bencana yang membinasakan. Allah Ta'ala sebut lagi, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, Suratul Qalam ayat 44. Kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan dari arah yang mereka tidak ketahui. Baik, kita buat kesimpulan. Baik, yang pertama sekali, sifat ujub tidak perlu ada, tidak sepatutnya ada. Kerana setiap perbuatan kita ini, setiap apa yang kita buat, yang pertama dinilai oleh Allah. Yang kedua, nikmat yang melekat di jiwa kita, di hati, tubuh kita ni, sama ada kita kaya ke, kita cantik ke, segalanya akan hilang satu persatu. Kalau nikmat dia cantik, tak perlu ujub dengan kecantikan dia, kerana kecantikan itu akan hilang. Harta yang ada, tak perlu ujub, walaupun dia kaya 7 keturunan sebelum daripada ni, tetapi apabila dia mati, benda tu akan tercabut dengan sendiri daripada tubuh dia, menjadi harta pusaka. Lalu seorang yang cinta kepada dunia dan merasakan dunia ni hak dia, memang dia ujub, memang ada sifat ujub. Selagi mana manusia duk rasa bahawa dunia ni hak dia, ada sifat ujub, sedikit sebanyak. Cara dia dengan ilmu sahaja manusia boleh menghilangkan sifat ujub ini. Baik. Sebab itu Allah Ta'ala menciptakan, dan benda-benda yang kamu buat itu, wa ma tasya'una illa, dan tiadalah kamu berkemahuan satu perkara melainkan dengan cara kehendaki oleh Allah Ta'ala.
Semuanya Allah Ta'ala kehendaki kita, sama ada kita kaya ataupun miskin. Yang keduanya, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kelebihan, dan kadang-kadang kita nampak itu sebagai nikmat, tapi kita ujub. Sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh kita, Allah Ta'ala nak beri orang tu terjun ke jurang kebinasaan. Orang panggil istidraj. Saya telah hurai benda ni pada kuliah-kuliah kita yang lepas. Apabila nikmat seseorang itu dapat daripada Allah, nikmat itu menyekat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, maka sebenarnya itu bukan nikmat, tapi itu bala. Itu bala. Kaya yang menyekat seorang ibadah pada Allah, kesenangan yang menyekat seorang itu hampir kepada Allah, itu bukan nikmat, tetapi itu bala daripada Allah. Baik jadi susah. Kesusahan yang sampai lupa kepada Allah, kesusahan sampai putus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga bala. Itu juga bala. Susah sampai putus asa, susah sampai tak yakin dengan Allah Ta'ala, tak serah segala urusan pada Allah, itu juga kebinasaan kepada diri. Jadi kita kena berada antara kedua-dua. Jaga. Kalau orang tu ada nikmat Tuhan bagi pada dia, sebelum daripada ni okey, masa duk sakit lutut tu mari masjid, dia belah lutut dia, Allah, duk kayuh ke basikal daripada Padang Besar sampai ke Kangar. Oh tu orang main basikal sekarang ada tak? Tengah-tengah malam kayuh, lampu biru lip kita ingat ke polis kereta kita rock tap mampu. Baru sambung je nah. Tu ingat ke polis berhenti slow-slow, kita tengok basikal rupanya kayuh gerek tu jauh lagi, masjid dekat-dekat dah tak boleh mari. Untuk apa benda tu? Sanggup habis lah. Saya terkejut juga tengok pergi rumah seorang tu. Oh, saya kata cantik basikal ni, gerek ni, berapa harga ni? 80,000 ada, 12,000, 10,000. Angkat tu rasa ringan, angkat sejari je. Dia kata naik ustaz, tak patah. Dia kata kukuh, kata biarlah tak naik pun. Dah. Bukan saya tak minat kayu gerek tu, tidak. Kerana tu saya kutuk dah. Nak kayu-kayu lah. Tapi biar masuk masjid lah. Yang duk kayu saja. Tapi itu perkara yang berlaku kepada manusia. Benda yang manusia suka, satu perkara tu menyebabkan dia tu, kesukaan itu lupa pada Allah. Sebenarnya Allah tak nak heret kepada kebinasaan. Jangan jadi gitu. Kaya pun gitu juga. Orang tu rasa dia kaya, dia hebat, tapi kaya dia tu tak ke mana-mana, malah menghalang dia daripada ta'abbud. Kaya sangat sampai tak tahu nak buat apa. Ada tak orang kaya kata? Ada. Tak tahu nak buat apa, duit tak tahu nak buat apa. Dah beli apa? Belilah macam-macam. Pera harimau seekor rumah. Sehingga muncul tak kekoh, dia mampu gerah dia. Benda tak ada faedah. Tak ada faedah. Ada orang kaya sangat sampai pelik number tu, insya-Allah harga puluh-puluh ribu. Nak pada number dia tu, D ke, M ke, R ke, nombor 1, nombor 2. Pergi bidan, pergi apa ni, pergi ambil dekat JPJ, lawan harga berapa, sampai 12,000 sampai 10,000. Nombor apa nombor tu? Ke nombor tu boleh gantung di mayatmu, malaikat maut nak tanya esok dalam kubur. Gitu. DX1. Ni VIP ni. Apa kita lepas ada apa pun. Akidah juga ni, percaya pada nombor-nombor ni, akidah ni. Akidah orang Cina, bukan orang Cina semuanya, agama Buddha. Salah sebut Cina tu. Sebab ada Cina Muslim. Agama Buddha, kepercayaan dia pada nombor-nombor ni. Orang Melayu duk ambil percaya pada nombor-nombor ni. Nombor ni, oh tak Adam start kereta ni kena nombor cantik. Tak Adam start kereta ni kena nombor ni, kalau nombor main-main nampak tak cantik. Untuk apa benda tu? Mu nombor cantik pun kalau mu pergi lari highway tu lebih kena saman supaya aku jugalah. Betul ke tak? Sama je, tak ada kompromi. Nombor cantik macam mana pun lari highway tu 240, tum sampailah saman serupa kena bayar. Tak kata JPJ tengok, nombor cantik tak apalah kita lepas lah.
Boleh tahan dan kelebihan. Tak ada apa kelebihan pun. Tu semuanya benda yang membinasakan. Kita tak sedar benda tu membinasakan. Membinasakan. Sebab tu saya pernah sebut pada tuan-tuan nak berkebun ke apa, silalah, tapi jangan sampai benda tu menghalang daripada untuk tuan-tuan pergi mari mengaji. Jangan. Macam setengah orang lah kerja, sebelum ni kerja berjabat, lepas tu dah pencen nak buat kebun. Bila tunggu kebun tu, tak tunggu, takut kera mari. Dengan dia jadi kera duduk tunggu. Tak ada pasal-pasal. Mengaji pun tak mari, apa pun tak mari. Masa kerja dia kata sibuk kerja, masa pencen dia kata sibuk nak buat kebun, untuk cari hasil. Duit pencen ada dah, lepas tu duit kebun lagi, nak pergi ke mana duit? Yang tak cukup selalu nak pergi ke mana? Tak cukup makan ke sampai kena buat kebun? Atau nak suruh sihat badan sikit, tak payah nak sihat badan ni, tak payah pergi berlari sikit-sikit kat tepi rumah tu sihat dah. Nak kebun, buatlah kebun, tapi jangan sampai menghalang mari masjid, menghalang mengaji, menghalang surat masjid, nak mengaji ilmu ni semuanya benda yang melarakan sebenarnya. Manusia tak sedar benda tu lara. Syaitan duk cucuk dalam hati tu, kata tak apa ni, kita berkebun ni tubuh sihat. Allah, kecil manis duk tinggi situ lah. Tak sihat juga. Untuk apa sebenarnya benda tu semua? Allahu Akbar. Jadi itu perbahasan kita untuk malam ni mengenai dengan ujub. InsyaAllah pada minggu sekali lagi kita akan bahas berkenaan dengan bab riya. Bagaimana pula riya? Ujub, riya. Takabbur, ujub, riya. Satu benda yang berbeza. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi